أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا يا رب العالمين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. صدق الله العظيم. Yang berbahagia Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan guru, para asatizah, seterusnya para hadirin muslimat, muslimin muslimat, ahli jemaah yang saya kasihi dan mudah-mudahan mendapat kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya alhamdulillah, pada malam yang penuh keberkatan ini, marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bertemu dan berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Tuan Imam ahli jawatan kuasa kerana memberi kesempatan menjemput ke program kuliah khas yang diberi tajuk ceramah di amban Ramadan, bersediakah anda? Gitulah, tak silap. Sebenarnya pada mulanya dia kata suruh bagi ceramah amban Ramadan. Kemarin dia rasa bersediakah kita? Tambahan. Walau bagaimanapun, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala bagi diri hamba sendiri dan kita semua kerana dapat hadir ke masjid ini, Masjid Nipah, Masjid As-Salihi, yang kita ketahui rata-rata ahli jemaah kita adalah orang-orang yang insya-Allah mengambil berat tentang ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, melazimi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, mengunjungi masjid, menghidupkan masjid. Jadi duduknya hamba di depan ni tidak lebih dan tidak kurang hanya untuk sama-sama kita memuhasabah diri, saling ingat-ingati di antara satu sama lain, sebagaimana Allah taala bagi tahu, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Adalah kamu sama-sama bagi pesan tentang kesabaran, bagi peringatan tentang kebenaran. Dan inilah usaha kita, kerja kita, selagi kita mampu boleh sampaikan, kita sampaikan. Apabila ada yang menyampaikan, maka ada yang mendengar. Begitulah seterusnya. Jadi berkaitan dengan ambang Ramadan ini, maka sekali lagi hamba ucapkan setinggi-tinggi tahniahlah kepada masjid dan ahli jemaah orang Kampung Nipah, kerana inilah di antara tanda-tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengadakan program ambang Ramadan ini satu-satunya
amalan yang sangat-sangat dituntut dalam agama kita dan sangat sesuai. Walaupun dalam keadaan suasana kita berhadapan dengan pandemik COVID-19. Hari ini saja 126 kes yang menggerungkan kita semua. Tapi Masjid Nipah, Masjid As-Salihi meneruskan usaha ini. Mudah-mudahan apa yang kita buat ini akan mendapat keberkatan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala malapetaka wabak yang sedang melanda tanah air kita. Jadi kalau kita sebut Amban ni, kalau orang bercakap dia kata duduk di amban pitu, mana duduk di muka pitu. Makna suatu permulaan, peringkat awal sebelum berlakunya sesuatu itu dengan sebetul-betulnya. Artinya kalau hari ni kita 24 Syaban, betul tak? 24 Syaban, kita ada 6 hari lagi. Sesuai lah makna ini, makna kita sedang berada di ambang, kita sedang berada di pintu, muka pintu Ramadan. Adakah perkara ini pernah dibuat di zaman Nabi SAW? Para sahabat sudah tentu. Sudah tentu Nabi kita Muhammad SAW, para sahabat radhiyallahu anhum buat. Dan kita mengikuti jejak langkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikuti jejak langkah para sahabat radhiyallahu anhum. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila masuknya sebelum masuknya Ramadan, diceritakan dalam hadis Nabi menyampaikan satu khutbah di akhir hari pada bulan Syaban itu. Nabi menyampaikan khutbah ni pidato lah, ceramah lah, kuliah lah kita katakan. Nabi pergi pun orang ramai di bumi Madinah. Nabi berkhutbah. Nabi kata, ya ayyuhan nas, qad adhallakum syahrun azimun mubarak, syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr, syahrun ja'alallahu siyamahu faridah wa qiyam laylihi tatawwu'a, man taqarraba fihi bi khaslatin min al-khair kana kaman adda faridatan fi ma siwah, wa man adda faridatan fihi kana kaman adda 70 faridatan fi ma siwah, wa huwa shahru as-sabr, was-sabru thawabuhu al-jannah, wa shahru al-muwasat, wa shahrun yuzadu fi rizqil mu'min fihi, man fattara sa'iman kana maghfiratan li dhunubihi wa 'itqa raqabatihi minan nar, wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yuntaqasa min ajrihi syai'. Rawahu Ibnu Khuzaimah. Itu di antara ucapan yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila di akhir bulan Syaban. Ini menunjukkan bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga buat program ni. Dia buat program. Cuma beza dia dengan kita dulu, dengan kita lah ni. Kita lah ni ada bermacam-macam kecanggihan. Zaman Nabi kita tak ada rakaman ni seperti depan ni lah ni. Hari ni kita ada. Cuma yang kita dapat ni riwayat daripada para sahabat radhiyallahu anhum. Nabi kata, wahai manusia, qad adhallakum syahrun azimun mubarak, telah datang kepada kamu semua satu bulan yang agung, yang sangat diberkati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi beri peringatan. Esok ni mari bulan Ramadan ni akan mari satu bulan yang besar, azim, agung, mubarak dan diberkati. Beza kita dengan orang Arab ni. Dia bukan orang Arab juga. Di kalangan Arab pun dia ada beza juga. Daripada segi memahami lafaz-lafaz kalimah, perkataan yang diucapkan oleh Nabi. Nabi sebut azim, mubarak, jilira kodok kita. Contoh.
Nabi kata syahrun azim, syahrun mubarak. Setara mana kita jelira, serah. Ibarat kita kata kali kita hisap coklat tu serah maning. Ni Nabi sebut syahrun azim, serah setara mana, apa yang kita rasa. Contoh, syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahr. Satu bulan di mana di dalamnya ada satu malam, yang mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nabi cerita. Syahrun ja'alallahu siyamahu faridah. Satu bulan yang mana Nabi Allah Ta'ala jadikan puasanya kefarduan. Wa qiyama laylihi tatawu'a. Dan mendirikan malamnya adalah sunat. Ini termasuk dalam salatul tarawih dan juga salat-salat malam. Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda faridatan fima siwahu. Nabi kata barang siapa yang melakukan amalan kebajikan pada bulan itu, seolah-olah dia telah melaksanakan, menunaikan kefarduan pada bulan-bulan selain Ramadan. Wa man adda faridatan fihi kana kaman adda 70 faridatan fima siwah. Dan barang siapa yang mendirikan, menunaikan kefarduan, amalan fardu pada bulan Ramadan, seolah-olah dia telah melaksanakan 70 amalan fardu pada bulan selainnya daripada segi pahala. Pahala. Wa huwa syahrus sabri, dan dia adalah bulan kesabaran. Was-sabru thawabuhul jannah, dan kesabaran itu balasannya ialah syurga. Wa syahrul muwasat, dan bulan umat Islam tolong menolong di dalamnya. Wa syahrun yuzadu fi rizqil mu'min fih, dan bulan yang mana ditambahkan rezeki orang beriman. Man fattara sha'iman, barang siapa yang memberi makan buka puasa bagi orang yang berpuasa, kana maghfiratan lidzunubihi, akan mendapat keampunan bagi dosa-dosanya. Wa atqa raqabatihi minan nar, dan pelepasan daripada api neraka. Wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yuntaqasa min ajrihi syai'un, dan pahala dia beri makan kepada orang yang berbuka puasa, orang yang berpuasa itu tidak kurang sedikit pun, seperti mana pahala yang diperoleh oleh orang yang berpuasa. Ini di antara ucapan yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahawa Nabi kita juga bersiap sedia untuk berhadapan dengan bulan Ramadan. Cuma kita persoal kita hari ini di kalangan kita, bagaimana kita bersiap sedia untuk bertemu dengan Ramadan al-Mubarak. Sama ada kita ni sebagai petani, kita ni sebagai guru, kita tu imam, kita apa-apa saja tugasan kita dalam kehidupan ini, bagaimanakah persiapan kita untuk bertemu dengan Ramadan al-Mubarak. Kadang-kadang kita tengok disebabkan dia tu imam, dia ijik ke masjid ke, dia tu siap, dia tu bila, kita nampak, kita kata selari molek dengan Ramadan nak mari dengan dia. Lepas tu hok tidak tu imam, tidak tu bila, lagu mana? Ada ke tu imam, tu bila, tu siap EJK saja kau yang layak untuk bersiap sedia berhadapan untuk menghadapi Ramadan, kedatangan Ramadan Mubarak? Tidak. Semua kita hendaklah bersiap sedia untuk bertemu dengan Ramadan ini, kerana kita adalah orang yang beriman. Orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimanakah cara yang sesuai, yang sepatutnya kita lakukan untuk kita menghadapi bulan Ramadan? Kita kata persiapan macam mana? Adakah ikut passion kita? Adakah ikut cara kita? Adakah ikut masing-masing?
Kalau ikut masing-masing orang jual bazar Ramadan, dia memang bersiap sedia dah, betul tak? Dengan kereta, van dia, dengan macam-macam lah, kita tak sedut ulah sini lah tak? Orang jual pasar pasar Ramadan, bazar Ramadan, nak jual nyo nak mesti dah siap sedia ni, betul tak? Adakah macam tu? Tu imam kata bila memanglah dia duk sapu masjid dah ni, bubuh lapu penuh dah, menyala lelak-lelak habis dah masjid kita nya. Maknanya persiapan yang macam mana? Persiapan yang sepatutnya, persediaan yang sepatutnya untuk kita menghadapi Ramadan ini ialah kita kena tengok apa yang pernah dibuat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhu. Itu sebenarnya. Dalam kitab-kitab disebut dalam kitab-kitab dia ada sebut, ambil kutip daripada kitab-kitab, apakah persediaan kita untuk berhadapan, untuk menghadapi Ramadan ini. Di antaranya yang disebut yang pertama bitahayyu'il idraki, dia sebut persediaan ilmu pengetahuan. Jadi sebab itu mengucap tahniah tadi masjid ni, sebab majlis ilmu gini maknanya bertepatan dengan bitahayyu'il idraki ni, persiapan ilmu pengetahuan, iaitu mempunyai pemahaman yang jelas tentang bulan Ramadan dan apa yang berkaitan dengan Ramadan. Maka kita kena berusaha sebelum masuk Ramadan memperlengkapkan diri kita sebanyak mungkin dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Ramadan. Gapo Ramadan tu? Orang sebut Ramadan, kita sebut Ramadan. Kalau orang Terengganu kita dengar dalam WhatsApp tu orang kata dia tersebut Ramadan dia kata. Bukan dengan dak dengan ba, jadi Ramadan. Nak sebut Ramadan pun tak betul contohnya kan. Jadi bagaimanakah persiapan ilmu kita tentang Ramadan dan apa yang ada di dalam bulan Ramadan? Apa maksud Ramadan sebenarnya? Ramadan ni salah satu daripada bulan-bulan Islam, ataupun dikenali dengan Asyhur Al-Qamariyah, bulan-bulan Qamari. Ia ada 12 bulan, bermula dengan Muharram, Safar, semua sekali kan. Kemudian Ramadan itu berasal daripada perkataan Ramad. Kalau pernah dengar Ramad, Ar-Ramda bermaknanya syiddatul harb, bersangat panas. Diceritakan pada di negara Arab jatuhnya bulan Ramadan ini pada musim panas. Apabila bersangat panas maka akan berlakunya bersangat dahaga, kering, tekuk dan sebagainya, dan bertepatanlah dengan kefarduan puasa yang difardukan Allah SWT ini jatuh dalam bulan Ramadan dengan namanya sekali Ramadan, yang bererti panas terik menyebabkan orang dahaga, orang kering tekuk. Maka bulan puasa orang yang terpaksa menahan lapar dan dahaga, tak minum air pun rasa kering tekuk, panas tekuk, panas syiddatul har. Dan apa yang terkandung dalam Ramadan itu? Apakah bulan Ramadan itu? Kalau kita tengok dihuraikan banyak. Ramadan itu disebut sebagai syahrul siyam, bulan bagi bulan kefarduan puasa. Syahrul siyam, bulan puasa. Syahrul qiyam, bulan orang yang mendirikan ibadah sembahyang sunat seperti tarawih dan sebagainya. Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Bulan Ramadan. Nabi bersabda, atakum syahrul Ramadan syahru khair wa barakah. Telah datang kepada kamu bulan Ramadan ini sebagai bulan yang baik, bulan kebaikan dan bulan yang penuh dengan keberkatan. Dalam hadis yang lain Nabi sebut, sayyidus syuhur Ramadan wa sayyidul ayyam al-jum'ah. Penghulu segala bulan ialah Ramadan, dan penghulu segala hari ialah hari Jumaat. Jadi kita kena tahu apakah yang ada, yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bulan Ramadan sana. Dalam Ramadan yang akan kita sambut sana, kita perlu kepada ilmu
kita perlu mendalami, mencari ilmu, belajar, bertanya dan sebagainya untuk kita kata bahawa apabila kita tahu dan kita kenali Ramadan ini akan mendatangkan apa kita kata kecintaan kita, kemahuan kita untuk menghidupkan Ramadan nanti. Sebab apa? Sebabnya orang Arab kata kalau kita tidak tahu, kita jahil dengan sesuatu, kita akan bermusuh dengan sesuatu. An-nas a'da ma jahilu, orang Arab kata. Manusia ni dia bermusuh dengan benda yang dia tak tahu. Ahli jemaah duduk dalam masjid ni dia tahu dah. Cakap ni sebagai peringatan. Dia panggil apa? Pembaharuan ilmu, tazkirah. Mungkin amurayak dia kata dengar dah ni acak kali dah, tahun lepas dengar dah. Tahun ni dengar pula. Hak isunya hak tak mari masjid, hak duduk di rumah, hak duduk luar, tak aja mari dengar ni. Sejauh mana pengetahuan mereka? Maka di situ kita kata kadang-kadang kesebahagian manusia tu dia bermusuh dengan Ramadan ni. Nak mari Ramadan dah kita ni sudah dah lapar dah kita. Nak mari Ramadan ni sudah kaluk dengan gastriknya, kaluk dengan nak makan, nak minum lagu mana dah nak buat kerja ni. Dah. Tukar rumah nak buat rumah ni. Cikgu nak mengajar ni letih dah sudahlah. Tu mari buah tu dah. Mari buah negatif tentang Ramadan. Mari buah kata nak balah dengan Ramadan. Sebab apa? Sebab jahilu saat ni tak tahu. Orang nak kata an-nas a'da'u ma jahilu. Ada cerita zaman dulu, cerita sebenarnya dulu kawasan kita ni lah, dia suka jalan malam kan. Malam dia bulan dari Kuala Nipoh ni mari Nipoh ni. Kita tak seroyak siapa-siapa dah, dia cerita kamu malam tu dia ikat kain, dia pikul atas belakang dia pun turun rumah dia mari sinilah, ada sebab lah. Dalam keadaan bulan Seban dia raya. Cuaca waktu tu bulan Seban, bernapuk gitu. Dia pikul kain atas belakang dia pun jalan kot padan dulu, jalan raya tak comel sepuluh hari ni. Jadi dia jalan mari, siapa tengah jalan kawasan orang nak terbakar gitu kan, bakar ada batah-batah dulu kan. Dia jalan tiba-tiba dia nampak ada benda depan. Tu kau orang. Terkejut dia. Kau kejut. Tengok caca dia pun gostan ada. Ambil lakoh. Cak, apa bija dia lakoh? Kau mari. Kau lakoh memang sudah dia kata. Benda ni nak tekan dia dah. Benda ni mari rapat boleh sakit mana ni dia kata. Dia undur dia tu lakoh muka atas batah terbakar kan. Reboh dia reboh. Gua buka khabar tengok. Ya daunnya. Daunnya orang pacuk orang kaya apa lembu. Dia orang gede pegang daunnya tu katuk patah ketuh habis daunnya, marahlah dianya. Dia nak ceritanya an-nas a'da ma jahilu, manusia ni dia akan bermusuh dengan benda tak tahu, sebab dia tak tahu. Kita tengok dia fikir dia mula-mula tu. Patut orang ni orang mari nak tekan dia. Gitu. Jadi begitu juga maknanya berhubung kait dengan bulan Ramadan ni. Apabila kita tidak berapa tahu, tak berapa ada ilmu tentang Ramadan, dan Ramadan tu sendiri tak masuk puasa lagi ni, ilmu tentang puasa ni, maka kita akan rasa gelisah, rasa tak sedap hati. Ada keseralah gitu buat kita sedap. Sebab para sahabat radhiyallahu anhum nebulah, ahli ulama cerita bersedia dah nak masuk Ramadan nebulah. Kita ni boleh rejak baru ni ya, alhamdulillah boleh rejak dah, sebab kita ambil hadis Nabi raya idza dakhala syahr Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ada hadis daripada Anas kata apabila masuknya bulan Rajab, Nabi pun berkata, berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berkatilah kami pada bulan Rajab, wa Sya'ban dan bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami biar dia jumpa dengan Ramadan. Nabi berdoa. Ni start bulan Rajab. Para sahabat radhiyallahu anhum nebulah. Dia bersiap sedia untuk masuk Ramadan al-Mubarak.
Jadi persiapan ilmu itu dia disebut sebagai bitahayyu'il idraki, ni penting. Kita kena biar betul-betul tahu, biar betul-betul kita kena siapa Ramadan, gapo Ramadan tu. Barulah kita kata kita akan seronok untuk bertemu dengan Ramadan nanti. Dan yang keduanya, maknanya kita kena tahu apakah persiapan-persiapan yang pernah dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertamanya, kalau kita tengok dari kitab-kitab Nabi ni memperbanyakkan doa. Persiapan Nabi, persediaan Nabi untuk bertemu Ramadan ini, Nabi memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doanya aku baca tadi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jadi kita harap puak-puak kita ni pakat baca, jangan lek kata email. Duduk atas motor pun boleh baca. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Bulan-bulan nukan ke bulan-bulan apa-apa saja pun boleh baca. Jangan baca jalan jamban, sudah. Jangan baca dalam tandas, sudah. Maknanya kita memperbanyakkan doa sebab kita mengikuti sunnah yang dia telah dibuat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana para sahabat pun 6 bulan, apakah yang para sahabat buat 6 bulan sebelum Ramadan mari itu? Dia berdoa, memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Kita kata nak doa gapo? Nak doa biar kita ni boleh bertemu dengan Ramadan. Kemudian kita berserah kepada Allah Subhanahu wa taala lah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ni boleh dasapa dengan Ramadan, nak berjumpa dengan Ramadan. Gitu. Hak tu imam doa tu molek dah, alhamdulillah. Kemudian kita sendiri kena berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini boleh sampai dan boleh bertemu dengan Ramadan al-Mubarak. Kemudian Nabi kita juga memperbanyakkan puasa-puasa sunat. Sebelum bertemu dengan Ramadan ni, Nabi kita banyak puasa sunat. Bermula daripada Rajab, bermula daripada Sya'ban, Nabi puasa sunat. Dan Siti Aisyah kata, dia kata sikit-sikit je hari yang Nabi tinggal tidak puasa dalam bulan Sya'ban ni, untuk melatih diri. Kalau kita tak boleh buat seperti Nabi pun, biar ada niat tak apa dah. Tak ada? Niat tak apa dah. Sebab kita bertakwa kepada Allah Taala ini, kita kata jangan nebah kaedah ada sebut tak boleh. Sebab Allah Taala apa sebut, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah Taala mengikut kudrat dan kemampuan kita. Setara mana kapasiti kita, setara mana kekuatan kita. Kalau kita dah berumur, orang panggil umur lanjut, letih, teruk, jangan duk teballah. Dah ni puasa semacam sunat lagi apa tak dengar betul tak? Siapa kau lemak lotek. Hatta puasa hak wajib pun Tuhan buka. Kalau kita teruk, kalau kita sakit, kalau kita tua, kalau kita ada sebab-sebab kemudaratan, Allah Taala izin. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Taala ni nak mudah, nak beri kemudahan kita. Yuridullahu bikumul yusra. Allah Taala nak beri kemudahan kita, wa la yuridu bikumul usra. Allah Taala tidak nak menyusahkan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Taala tidak taklif ke atas apa ni kita semua ni melainkan apa kita mampu buat. Sebab itulah amalan fardu tu boleh kira dengan tangan sikit je. Hak banyak sebenarnya amalan sunnah, amalan tatawwu', nawafil. Amalan sunnah ni bagi orang yang ada kudrat, kekuatan, ada orang panggil keimanan yang kuat, silakan. Bukan kita tidak galak ke buat ni. Apabila kita kata bersiap sedia untuk bertemu Ramadan dengan perbanyakkan puasa, dia kata amo tak boleh puasa. Contohnya, amo tak puasa sunat sekali abu dah sejak Rajab Sya'ban tak aja buat ni. Jangan bimbang ni. Salah satu apa yang pernah dibuat oleh Rasulullah. Kalau kita mampu boleh ikut, alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Tapi kalau kita tak mampu, Nabi pun larang jangan terbang buat. Sebab apa? Sebab Nabi pernah masuk dalam masjid, dia tengok ada tali gantung di antara tiang. Nabi tanya, tali apa ni? Sahabat tanya, ni tali Sayyidatina Zainab wak gantung apabila dia nak beribadah. Buat Nabi kata buat.
Apa kita semua jangan duk menebal buat ibadat ni dia kata. Nak akan menebal dak. Kalau tak agak buat bila duduk. Tak payah duk bergantung dengan tali bangun letih sakit pinggang. Kecuali amalan-amalan fardu, amalan sunat jangan duk menebal. Allah Taala tidak mahu menyiksa dan menyusahkan hamba-hamba dia. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Kemudian Nabi juga memperbanyakkan solat malam. Masih isya dah kau? Masih isya. Ayat hak sebut tadi tu bunyi engeh sikit. Orang malas dia kata, kalau gitu suka ambo suka awak kena dia. Jangan tasahul. Kalau tasahul tasahul ni kita ambil mudah. Hak jenis kita gagah dah, kuat dah. Nukar rumah gagah, naiknya gagah, puasa sunat dah. Tak kena. Hak kita sebut sana hak jenis letih dah. Kebanyakan apabila 3 selenda kat mula lah nak puasa lah. Nak maya ni masa gagah dulu, masa kuat dulu. Tak cara masjid pun tak mari, buat pun tak sih, tak cakap royak dah, tak suruh. Apabila letih kat nebal, Nabi tegur. Nabi kata jangan duduk nebal. Tak usah nebal lah. Tebal-tebal pun kadang-kadang saja tak boleh pala juga, betul tak? Tak sempurna amalan tu. Memperbanyakkan solat malam dan juga solat tahajud. Ni boleh buat juga kita ni. Cuma halangan dan cabarannya nak bangun tak? Nak bangun. Kau nak bangun tahajud tak bangun subuh. Boleh. Jadi ini kena usaha. Kena berdoa kepada Allah SWT, kena tanam niat. Kita ada lagi ni hari ni, start malam ni bangun mai 2 rakaat tak apa dah. Ini kita dengar sama dah ni tazkirah gini. Kita mai 2 rakaat, lepas tu mai witir sekak. Bangun pukul 5.45 tu ko dan lagi 15 minit ada. Kalau tak boleh bangun pukul 4 pukul 5 kita buat. Untuk kita kata mengikuti sunnah yang diajari Nabi kita Muhammad SAW. Untuk kita kata kita ni sedang bersiap sedia untuk menghadapi dan bertemu dengan Ramadan Al-Mubarak. Kemudian bertaubat. Kena bertaubat, kena menyucikan diri, kena menyucikan jiwa kita. Taubat sama ada kita dengan Allah SWT beristighfar, astaghfirullahalazim. Satu. Kemudian dengan makhluk, sesama makhluk ni. Kan? Kita ni kita barat kita kata nak berjumpa dengan Ramadan. Bulan yang azim, Ramadan syahrun azim, syahrun mubarak yang Allah Subhanahu wa taala sangat muliakan dia, lebihkan dia dengan segala-gala kelebihannya. Nak secara terperinci kena bincang semula tu imam akan royak pula bagaimana. Maka layak ke kita hak penuh dengan dosa, hak ceporah dengan dosa dengan Allah Taala ni nak masuk dalam Ramadan. Gitu ibaratnya. Dosa kita ni bukan setakat dengan Allah Ta'ala. Dengan Allah Ta'ala tak apalah kita minta istighfar astaghfirullah al-azim, Allah Ta'ala akan apa? Inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Allah Ta'ala akan apa semua dosa. Pemurahnya Allah Ta'ala. Tapi dengan manusia mendengadah dengan manusia ni. Dengan manusia ni dia kata amu malah maaf. Depan-depan dalam masjid dia kata. Dia tanya soalan kita, lepas tu kita kata dia maaf lah pakcik. Malah maaf dia kata, ikut dia. Jumpa akhirat sesuatu. Ini dengan manusia. Kalau dia kata gitu tak bersih dah kita. Berdosa dah kita. Maka di situ kena ada taubat. Dan makna mula hari ni kalau kita ada ibarat kita tergoreh dengan siapa-siapa, cening dengan siapa-siapa, tak kira lah. Kita sebagai bapa dengan anak, anak dengan bapa, dengan jiran, dengan adik-beradik, dengan siapa pun, kita ibarat kita betul balik, baik semula, sallu ala nabi semula, bersalah balik, cuci dosa untuk bertemu Ramadan. Tapi kalau kita masuk dengan dalam Ramadan dalam keadaan kita tu baloh habis kata orang, tak ada guna dah maknanya masuk Ramadan tu dengan ibarat tubuh cemas celotan. Cemas-celotan dengan dosa lah, walaupun dia mandi dengan sabun 5 kali sehari, comel lotan pakai apa ni air bau semua sedap bau, tapi dalam dia maknawi dia makna gitu. Serba besar apa kalau balas dengan orang. Kan kita dah baca kan apa ni pada bulan
pada malam 15 Syaban, Allah Taala innallaha la yattali'u ala fi lailatin min Syaban fa yaghfiru jami'a khalqi. Kata dah, Allah Taala akan turun tengok pada malam separuh bulan Syaban, kemudian dia memberi keampunan semua makhluk dia dah. Fa yaghfiru li jami'i khalqi illa limusyrikin aw musyahin, kecuali bagi orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, dia orang yang bala, orang jenis putus silaturahim, qati'ur rahim. Ini kena betul, kena bertaubat, bersihkan diri kita. Kemudian yang kelima, berzikir, memperbanyakkan zikrullah, menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya orang alim ulama syus, kita sebut astaghfirullah 100 kali sehari semalam dah. Allah Allah Allah, ya Allah ya Allah 100 kali sehari semalam. Kita kata tak, Allahumma salli ala Muhammad 100 kali. Boleh kau buat ni? Kita kata boleh, alhamdulillah boleh. Tapi Nabi pernah ajar kepada Muaz bin Jabal. Nabi ajar kepada Muaz bin Jabal satu doa, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maksudnya, ya Allah ya Tuhanku, tolonglah aku, bantulah aku supaya aku ni senantiasa mengingatimu. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika, dan mensyukurimu, wa husni ibadatik, dan memperelokkan ibadatku. Apa yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni ajar kepada Muaz bin Jabal. Nak royaknya kita ni tak ada kekuatan. Kita royak sedap dengan mulut kita, dengan lidah kita, ya nak berzikir, nak menyebut nama Allah. Hari-hari insya-Allah aku nak berzikir. Tapi kalau Allah Taala tak bantu, kalau Allah Taala tak tolong, walaupun benda tu rengeh, nak sebut la ilaha illallah rengeh je, nak sebut Allahu akbar rengeh je, nak sebut subhanallah rengeh je, nak sebut Allah Allah rengeh je. Tapi berapa kali kita boleh sebut? Sibuk semua. Acu nak sebut Facebook. Acu nak sebut WhatsApp, betul tak? Kita tekan ke WhatsApp dulu, tak ada. Acu pakai WhatsApp subhanallah, tengok punya, tengok semata kali. Contoh lah kan. Mau tidak kata siapa, kita sendiri pun subuh ya. Sama je, sebab kita ni manusia biasa. Tapi nak ceritanya banyak sangat halangan-halangan tadi. Bagaimana kita nak mengatasi cabaran ni? Kena kita minta doa dengan Allah SWT supaya Allah Ta'ala permudahkan kita, perangatkan lidah kita, beri jalan kepada kita. Gitu. Kena minta doa. Nak berzikir pun kena minta doa. Orang sedap dia buat besar, dia kata tak ada masalah berzikir, senang je. Berapa kali nak berzikir? Dok juga. Contohnya. Jadi tapi kalau orang yang Allah Ta'ala bantu, Allah Ta'ala tolong, lebih pada 100 dia boleh buat. 1000 sehari, 2000 sehari, 3000 sehari lah. Dia pekat kita mana, pekat awal ni kita buat sikit-sikit dulu. Jadi kita kena minta dulu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang keenamnya, apa yang dibuat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Nabi sambut dengan keadaan gembira, suka hati. Ini kita kena pakat-pakat rasa gembira dan suka hati apabila datangnya bulan Ramadan. Sehingga Nabi sebut satu doa apabila Nabi melihat anak bulan Ramadan, Nabi kata Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allahumma ahillahu alaina. Ya Allah, jadi Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, jadikanlah anak bulan Ramadan ini ke atas kami dengan keamanan dan keimanan. Biar Allah Ta'ala beri kami limpahi dalam diri kami, dalam kampung kami, kawasan kami ini dengan keimanan, dengan datangnya anak bulan Ramadan. Sesuai ni musim-musim Covid ni, kita pakat berdoa. Tengok anak bulan nanti kita doa kepada Allah SWT, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam, dan dengan keselamatan dan Islam, wat taufik, dan juga taufik daripada Allah SWT, kama yuhibbu rabbuna wa yarda, sebagaimana Tuhan kami suka dan Tuhan kami rada. Rabbuna wa rabbukallah, Tuhan kami dan Tuhan kamu wahai anak bulan ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bercakap dengan anak bulan. Ini doa yang baik untuk kita baca sepanjang bulan Ramadan. Beberapa tahun lepas ni ngaji baca dah. Tak ngaji dah. Kita baca, kita tengok. Tapi nak tengok anak bulan tu, nak bulan yang kedua, yang ketiga dah ni. Ketiga hari lah.
masa duduk belajar mula, apa nama ni, aku pergi buat umrah bulan Ramadan di negara Arab lah. Kita sewa taksi, kereta sewa tu naik dengan orang Arab. Naik kereta tu sehari semalam baru sampai. Jadi bulan Ramadan. Jadi kita puasa, kita tak buka, kita puasa. Sampai tengah jalan, apabila masuk maghrib tu kita buka. Lepas buka nak main maghrib, adalah nampak anak bulan kan? Bukan anak bulan, bulan hari kedua, ketiga gitu dah. Jadi orang Arab ni, dia ni Arab Badui. Nulis tak pandai, baca tak pandai. Masa mau pergi nak buat umrah tu, pakak dengan dia sebagai driver, dia kata gini, aku nulis aku tak pandai, baca tak pandai. Pokmu je tulis lah. Nak tulis borang ke apa, pokmu tulis. Kalau nak baca pun pokmu baca. Dan memang apabila siapa sesuatu tempat kita baca signboard, ila Taimak, nak pergi ke Taimak je lah. Ila Tabuk. Kan ni dah Tabuk dia buat kereta. Jadi sedap dekat jalan lah kita je baca, dia tak kerti baca. Siapa di satu tempat tengah pada pasir tu, kita ni kan serban kita lah. Buka makan watama gitu lah, watama dengan air cukup dah. Dulu tak payah makan nasi ke apa, kenyal dah. Jadi dia kata mu nak tahu anak bulan tu berapa bulan. Kata nak tahu juga buat kan. Dia pun ambil serban dia hok jarang tu, dia akak gitu. Tengok dia kata ada berapa bucu bulan. Betul. Bulan tu dua hari bulan tu ada 2 bucu gitu. 2. Ai kata pandai orang ni. Jadi kita balik di rumah di Malaysia ni pun orang tua kita ajar gitu juga. Dia kata nak tengok bulan ni berapa hari bulan. Hari kedua ketiga lah, jangan hari 9 10 tak nampak dah. Kedua ketiga kita akak tu nampak kalau jalur 2, dia tu 2 hari bulan, jalur 3 tu 3 bulan. Anak bulan tu hari yang ketiga. Kita betul rupanya. Jadi ilmu tu rupanya pun seluruh dunia, negara Arab pun kaget juga. Tu ilmu orang boleh dengan dia lah. Tu cerita, sikit cerita lah. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila masuknya Ramadan, dia sambut dengan gembira, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu taala, dan doa ini menandakan Nabi kita tu sangat gembira dengan kedatangan bulan Ramadan tersebut. Dan ada doa lain lagi. Doa lain lagi yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad SAW dan kita selalu dengar ni, Allahumma sallimni li Ramadan. Ya Allah, sejahterakanlah aku sehingga aku boleh bertemu dengan Ramadan. Sehingga datangnya Ramadan. Allahumma sallimni li Ramadan. Ni comel ni doa ni. Wa sallim Ramadan li. Dan sejahterakanlah Ramadan bagiku. Wa tasallamhu minni mutaqabbala. Dan terimalah dariku yakni ibadat pada bulan ini, supaya Allah Taala menerima segala amal ibadat yang kita buat pada bulan Ramadan tersebut. Rasanya PMS masuk insya dah kan. Jadi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, maknanya kita kena ikut apa yang pernah dibuat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kita berhadapan dengan Ramadan ini. Dan apa yang amun sebut untuk di akhir ini sebagai penutupnya, marilah sama-sama kita semua memperbaiki niat kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan al-Mubarak ini. Kita perbaiki niat kita. Niat kita untuk bertemu dengan Ramadan, untuk melaksanakan ibadat puasa kita nanti. Ibadat yang fardu dalam bulan Ramadan ini adalah ibadat puasa. Hak lain itu kita kata tatawwu', Nabi sebut sunat. Semaya tarawih ini sunat, semaya qiyam sunat. Kena baca Quran, perbanyakkan baca Quran juga sunat. Tapi kena perbanyakkan di bulan Ramadan tadi, sebabnya amalan-amalan ini yang sunat ini bila kita buat di dalam Ramadan, dia tukar jadi tarah dia, status dia dari segi pahalanya jadi wajib, sebuah fardu. Itu penting. Dan kita kena perbaharui niat dan perbaiki niat kita untuk mengikhlaskan diri kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat Nabi, Sufyan As-Sauri, dia ni orang ulama yang hebat, ulama agung. Dia kata tak ada lah satu benda yang aku sangat susah untuk rawat dalam diri aku
melainkan niat aku, untuk mengikhlaskan diri dia kepada Allah Ta'ala dalam melakukan sesuatu benda. Payah sebenarnya untuk kita meluruskan niat, mengikhlaskan niat dalam hati kita, dalam ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bulan Ramadan yang mari ni, yang akan datang ni, kita perbaiki niat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk perbaiki niat ni, kena diri kita, hati kita ni kena bersih. Tadi kita mau sebut dari segi taubat kita kepada Allah Ta'ala, diri yang bersih. Kalau diri kita kotor, maknawi dalam kita kotor, maka macam mana kita nak niat kita sani, ikhlas kita sani kepada Allah SWT. Ia tak boleh beri pondok sekali benda hak kotor tu dengan benda hak baik sani. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua akan bertemu dengan Ramadan nanti. Dan satu peringatan juga, dalam suasana kita berada dalam musim Covid ini, dia ada kaedah-kaedah yang ada oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maknanya, ibaratnya kita kata, jika sekiranya kita tak boleh buat semaya tarawih di masjid lah, contoh, jangan serah itu semaya tarawih di masjid tu segala-galanya, jangan. Sebabnya apabila mari mudarat kepada diri kita, menjaga nyawa tu lebih lagi segala-galanya. Nabi kata kaedah fiqh kata, dan Nabi kita bersebut la darara wa la dirar. Jangan sekali-kali kamu melakukan kemudaratan, dan jangan menyebabkan kamu ni memberi kemudaratan pula kepada orang lain. Dalam bab Covid ni lah contohnya. Sebab isu ni sensitif. Apabila tak boleh mari sembahyang lepas ni, contohnya tarawih agak-agak pula. Kita kena buat di rumah. Dan pada musim begini, di rumah tu lebih afdal. Itu Islam dia ajar gitu. Tapi kadang-kadang kita ni teruk semacam. Bahaya gila teruk. Itu istilah kita dah. Bahaya teruk semacam. Sedangkan benda tu benda yang sunat. Bahkan dalam keadaan tertentu, keutamaan kepada hamba tu dilebihkan daripada keutamaan hak-hak Allah SWT. Contohnya, kita pergi Mekah. Kita nak pergi Mekah ni fardu kan, rukun wajib. Kemudian kita berhutang dengan orang, bayar hutang ke orang tu wajib juga dah. Pada waktu tu nak bayar hutang ke orang dulu, kau pergi Mekah dulu. Hak kita belajar. Nak tanya dah, hak kita belajar. Kau kita teruk pergi Mekah tu, tak jadi pergi Mekah. Kita kena wajib bayar hutang dulu. Bayar hutang ni hak hamba, bukan hak Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala dia suruh kita mendahulukan hak hamba dulu. Hak dia tak apalah, Allah Ta'ala tidak menjejaskan sikit pun. Nah, begitu juga kita dengan ibadat-ibadat hari ni. Contohnya mari semaya tarawih ni hak Allah. Kita hak kita dengan Allah SWT. Mari memakmurkan masjid, tiba-tiba ada Covid, Allah Ta'ala kata jaga dirimu dulu. Secara hak aku, jaga dirimu dulu. Kalau mu sakit mu nak semaya pun tak boleh. Kalau mu masuk buat mu nak ibadat pun tak boleh. Kalau mu letih nak buat apa-apa pun tak boleh. Jadi jangan tak buat langsung, balik buat di rumah. Dia panggil murunah. Keboleh ubahan tadi boleh buat di rumah. Jangan tak boleh buat sejid di rumah pun tak buat senyap. Tak betul. Balik buat di rumah, buat betul-betul di rumah. Gitu. Kecuali semaya fardu. Semaya fardu. Kalau semaya benda-benda yang sunat ini, dia boleh berlaku keboleh ubahan fiqh dan sebagainya. Dan benda tu akan dikeluarkan oleh pihak-pihak berkuasa agama, tok peti sebagainya. Kadang-kadang kita tok peti hok tobik pun kita gomo. Kita langgar habis macam kita pun tok peti pula. Pada kita tu tok peti sejuk ni. Jadi benda-benda gitulah. Dia mungkin berlaku ni. Sebab hari ni 1-2 dah. Dan kita kata raya ni. Apa kat suruh raya di rumah gagal pula. Sudah kerja lah. Tak sah dia kata maya raya di rumah. Pada waktu tu lebih afdal di rumah, pahala pun lebih besar ada di rumah. Kalau kita terbiang juga buat sejid, berdosa pula kadang-kadang, berdosa. Sebab kita melakukan kemudaratan. Nabi dah larang la darara wa la dirar wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu sekali-kali mencapukkan diri kamu dalam kebinasaan, menyebabkan nyawa kamu terancam. Allah Ta'ala ni sangat sayang ke hamba dia. Sangat sayang ke hamba dia, jaga nyawa hamba dia, jaga kesihatan hamba dia gitu sekali. Tapi kita tak serah. Kita tak boleh fikir benda tu. Sebab jaga nyawa tu dapat pahala juga. Menjaga nyawa kita, menjaga kesihatan kita tu boleh pahala besar di sisi Allah SWT. Sebab dengan ada kesihatan, dengan ada kesejahteraan sana boleh buat ibadat. Betul tak? Kalau kita letih, moyo, tak cekak, masuk buat nak buat ibadat kan? Tak sempurna ibadat kita.
Kesempurnaan ibadat bergantung kepada kesempurnaan kesihatan tubuh badan kita. Sebab itu dalam Islam ni dia ada maqasid syar'iyyah dan sebagainya. Ya 5 tu, jaga nyawa, jaga harta, jaga akal, jaga keturunan, jaga agama. Semaya di masjid ni jaga agama. Kita mendiri ke semaya ni kita pakat jaga agama. Tapi dalam keadaan tertentu hak mana nak jaga dulu? Di antara nyawa. Semaya dan sebagainya. Itu semua tu dipikirkan oleh pihak-pihak berkuasa agama. Dia orang ada autoriti, pihak peti dia fikir masuk-masuk. Kecuali dia sekat jangan semaya fardu. Itu kita tak boleh kena lawan fardu wajib. Tak? Kan kita belajar kan, kalau bini kita nak puasa sunat kena minta izin dengan kita, betul tak? Nak buat apa-apa saja amalan-amalan sunat kena minta izin, tak boleh. Kalau dia buat juga, kalau kita tak izin, berdosa dia, berdosa. Kita dengan ibu bapa, kita kena taat kepada ibu bapa selama ni ibu bapa tidak suruh kita mensyirikkan Allah SWT, buat maksiat. Tapi kalau dia tidak suruh buat maksiat, kita kena taat kepada ibu bapa, betul tak? Kita kena taat kepada ibu bapa kita, kecuali dia larang kita buat benda fardu. Dia larang kita semaya dan sebagainya. Itu sedikit kita kata, kita sentuh peringatan berhubung dengan kita kata Ramadan dan Covid, ataupun puasa dan wabak Covid-19 ni. Ada banyak lagi perkara-perkara yang perlu kita ambil perhatian dari situ. Dan kita kata sendiri kita lah, kalau kita tidak tahu, kita bertanya kepada orang yang lebih tahu. Jangan kita laju cepat sangat keluar kenyataan, keluar mulut kita sana ni, menyebabkan menampakkan kita tu tidak tahu tentang agama. Rugi kan. Lah ni mudah sangat kita nak tahu, orang tak tahu sebab ada kecek kuasa. Dia tulis bunga-bunga kuasa, kata tak tahulah dia ni sial dia dah. Jadi kalau kita patutnya kita beramal dengan keadaan kita berilmu dan kita tahu. Dan Allah Taala akan angkat derajat kita bila kita tahu. Anjing tu Allah Taala angkat derajat anjing yang berilmu. Dipanggil al-jawarihul mukallibin, anjing yang diajar, anjing buruan yang diajar. Allah Taala sebut dalam Quran. Anjing yang Allah Taala ajar, yang terlatih ni, dia boleh rigak binatang, dan binatang yang dia rigak tu kita boleh makan. Gitu sekali Allah Ta'ala akak derajat anjing, tahu bila dia berilmu. Kalau anjing yang berilmu tahu Allah Ta'ala akak gitu sekali, apatah lagi kita manusia. Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan, Qul uhilla lakumut tayyibat wa ta'am apa ni? Tu al-jawarihu mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Anjing buruan yang kita ajar dia seperti mana diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakulu mimma amsakna 'alaikum wazkuru smallahi 'alaihi. Maka kamu boleh makan binatang-binatang yang ditangkap oleh anjing buruan tadi, dia sebutlah nama Allah. Mana gitu sekali Allah Ta'ala angkat derajat anjing tadi bila dia ada ilmu, dia ajar. Buruk berilmu tak ada sebut dalam Quran lah. Buruk lainnya lah ni. Namakan ada anjing dah. Kalau dia gegak ke apa ni boleh kita makan. Begitu sekali. Kalau anjing setara tu manusia, gitulah juga. Kena kita tahu. Apabila kita tahu, insya-Allah kita tidak akan rasa keluh kesah dan kita akan beramal dengan molek. Hari tu ada orang sebut, dia kata ustaz pun tak pergi sejak ni dah ni. Menakut ke Covid. La ilaha illallah, kata kita takut Covid pula. Jadi salah faham banyak perkara. Jadi persepsi tu salah faham. Dia kata ustaz-ustaz tak lebah pun malah lagi belaka sejak ni. Kita ada kaedah, mana kita ada kaedah fiqh, la darara wa la dirar, ad-dararu yuza banyak ad-dararu la yuzal bimithlihi, ad-darurat tubihul mahzurat banyak. Menyebabkan kaedah-kaedah qawaid fiqhiyah ini boleh menyelesaikan banyak masalah kita, dan kita akan beramal dengan keadaan yang orang kata betul, tepat, bertepatan dengan apa yang dikehendaki oleh agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya merasa setakat itu dulu untuk malam ni, sebagai satu peringatan sempurna kita kata majlis ambar Ramadan. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan orang-orang yang mencintai Ramadan nanti, insya-Allah. Dan orang-orang yang akan sampai dan boleh bertemu dengan Ramadan, dan kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dipanjangkan umur Subhanahu Wa Taala, dan kita diberi kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertemu dengan Ramadan nanti, dan boleh puasa cukup 30 hari, insya-Allah.
Sekian dulu, wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruman ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.